Okay, kita tunggu sekejap ya. Kita tunggu bagi ramai yang masuk dulu. Thank you yang setia sentiasa ikuti live kami setiap minggu. Apa khabar? Kita tunggu lebih kurang 2 minit. Okay? Hai, okay, dah ada yang masuk. Okay, dah ada. Kita tunggu sekejap. Siapa yang tengah menonton ni boleh tolong sharekan video ni juga bagi ramai yang boleh menonton, ramai yang boleh dapat benefit daripada video hari ni. And then macam biasa setiap minggu, bagi yang share paling banyak, kita akan pilih pemenang dan kita akan beri hadiah misteri gift. Okay? Hi Habilau, how are you today? Thank you for being setia watching our live. Boleh tolong share to your friends. Bagi yang sedang menonton, boleh tolong share. Hai. Hello. Okay, sekarang dah 42 minit. Okay, sekali lagi Assalamualaikum. Hai, selamat berhujung minggu. Macam biasa setiap minggu Good Morning ada live, dan macam biasa juga bersama saya minggu ni bersama nutritionist daripada Good Morning, Fahada, dengan topik yang berlainan lah. Jadi tolong share video ni ramai-ramai dan kita boleh dapatkan manfaat lagi, ramai yang boleh dapat manfaat daripada video kita. Yeah. Thank you Habila for sharing. Baik, topik kita minggu ni kita nak membincangkan antara COVID-19 dan alam sekitar. Okay, antara COVID-19 dan alam sekitar. Macam biasa sebelum tu saya nak bagi tahu lagi, siapa yang share paling banyak kita akan beri hadiah mystery gift. And then siapa yang boleh jawab kita punya soalan, tapi minggu ni kita tak bagi soalan, kita nak tanya pendapat. Siapa yang share pendapat, kita akan pilih lah antara yang bertuah, kita akan pilih untuk beri hadiah mystery gift. Okay? Okay, berbalik kepada topik kita hari ni, kita nak membincangkan antara COVID-19 dan juga alam sekitar. Apakah antara COVID-19 dan alam sekitar ni? Apa yang kita nak bincangkan? Berkaitan dengan ni lah, COVID-19, alam sekitar. Kita tengok sekarang ni pun ada pencemaran yang berlaku di sana sini kan. Tapi pencemaran apa? Jadi berkaitan dengan tu juga, sekolah nak buka sekarang ni, lagi 2-3 hari ni, 15 hari bulan sekolah nak start buka kan. Jadi kita nak tanya, kita nak berbincangkan lah bagaimanakah langkah-langkah ataupun tips yang bila kita lakukan untuk kita serapkan nilai menyayangi alam sekitar ni kepada anak-anak kita. Alright, so sekolah dah boleh mula dibuka. Okay, sekolah dah boleh mula dibuka walaupun dalam keadaan COVID-19 ni, kerajaan kita dah membenarkan sekolah untuk dibuka lah, walaupun dalam keadaan yang berperingkat. Dan mungkin juga berikutan daripada jangkitan COVID-19 dalam negara kita ni adalah rendah, dan kerajaan pun berani untuk untuk membenarkan sekolah untuk dibuka lah. Tapi kita jangan ambil ni sebagai satu sambil lewa lah. Walaupun negara kita punya jangkitan ni rendah dan sekolah pun sudah boleh mula dibuka, dan kita jangan lupa dan jangan alpa tetap untuk lakukan langkah-langkah pencegahan. Macam biasalah yang government dah sarankan, pastikan kita sentiasa membasuh tangan ataupun memakai hand sanitizer kalau kita berada di luar. Lepas tu pastikan kita melakukan social distancing, elakkan tempat yang terlalu ramai ataupun bila kita elakkan
nak membincangkan topik hari ini. Kita nampak kerusi sebelah saya ni. Hari ini saya tak seorang lah. Hari ini kita ada tetamu istimewa. Hari ini saya nak jemput sini. Okay, jemput dia dulu. Okay, kenalkan, ini Puan Amira. Puan Amira adalah merupakan seorang ibu dan juga merupakan seorang guru. Okay. Hai Puan Amira. Apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay, hari ini kita bawakan seorang guru. So kita nak bincangkan topik kita ni dari kacamata seorang guru lah, memandangkan sekolah pun dah nak buka kan. Jadi kita nak mungkin ada daripada pandangan seorang guru, macam mana pendapat mereka, concern mereka. Okay. Lepas tu berkaitan topik kita hari ini berkenaan alam sekitar. Siapa yang saya nak minta anda untuk kongsikan pendapat anda, bagaimanakah tips untuk kita didik anak-anak kita untuk menyayangi alam sekitar. Bagi anda yang kongsikan tips, mungkin anda bertuah untuk memenangi hadiah misteri gift kita. So anda boleh tolong kongsikan tips bagaimana kita nak bantu anak-anak kita menyayangi alam sekitar lah. Jadi kita nak didik mereka. Lepas tu nanti kita boleh sama-sama bincang lah apa tips yang sesuai yang kita boleh terapkan untuk anak-anak kita. Kita share. Kita boleh share. Okay. Okay, kita nak mulakan soalan kita lah, Pak Amira. So sekolah nak mula buka kan, bagaimana lagi 2-3 hari lah, 15 hari bulan ni standard 5 dan 6. Lepas tu 23 hari bulan, 22 hari bulan darjah 1 hingga 4. Jadi apa persediaan guru-guru kat sekolah bila sekolah nak buka ni dalam keadaan COVID-19 ni? Apa persediaan? Persiapan memang kita terima arahan lah daripada pihak KKM, juga pihak BPD, pihak Kementerian Pendidikan. Macam-macam yang pihak sekolah kena ubah, kena buat. Kita kan duduk dalam norma yang baru sekarang ni. So kita kena ubah dari segi tempat duduk murid, kita kena jarakkan 1 meter, and then dari segi laluan murid, kita buat one way in, one way out, macam tu supaya dia tak apa orang kata belaga. So sebab kita ikut SOP kan, datang sekolah, ambil suhu dulu, and then yang ada mask tu kita memang tekankan lah pakai mask, and then if ada sanitizer, bawa sanitizer. Tapi kita juga akan ambil masa lah untuk izinkan murid-murid untuk gerak basuh tangan, jaga kebersihan tu. Kemudiannya kita letak tape, laluan untuk murid keluar masuk. Masuk naik ikut tangga mana, turun ikut tangga mana. Kita kena ikut lah supaya banyak juga persediaan. Cikgu-cikgu ni memang macam-macam buat untuk menerima kehadiran anak-anak murid yang tersayang. So sekarang ni sayang cikgu kat murid kan. So sekarang ni cikgu ni kita boleh panggil frontliner lah kan. Dulu kita cakap medical staff ni our frontliners kan. Now teachers also our frontliners lah, because they are now dealing with children. Sebab kita pun tak tahu murid-murid kita ada risiko kepada jangkitan ke tak kan. Kita tak nampakkan virus ni. Kita tak tahu pun murid-murid tu sebenarnya ada berjalan ke mana kan, pergi balik kampung ke, pergi apa-apa family gathering ke, bercuti ke kan. Kita tak tahu. Sebab kita tak nampak virus ni. Apa yang kita boleh buat ialah kita just ikut prosedur lah, the SOP yang dah ditetapkan. InsyaAllah lah kalau kita ikut tu, kita jaga yang 3Ws tu kan. Apa tu? Wash, yes, wear and warn. Pandai. Wash, wear and warn. Saya study tau. So as long as kita ikut SOP tu, insyaAllah lah kita boleh memutuskan rangkaian. Dan cikgu kat sekolah pun nanti nak masuk tu, cikgu pun kena macam terapkan dekat murid-murid juga lah yang pasal 3W. Kita kena sentiasa lah ingatkan murid-murid untuk gerak basuh tangan, untuk jaga sentuhan tu dengan murid-murid yang lain semua. Dan apa cabaran yang cikgu rasa mungkin akan dihadapi lah, sebab ada yang darjah 5, ada yang darjah 6, dan then coming forward darjah 1, darjah 4 kan, mereka kecil lagi kan. What do you think will be your challenge? Benda ni semua orang akan rasa susah mula-mula. Sebab mula-mula kita nak ubah kan, norma baru kan, kita nak kena budak-budak pun lama tak jumpa kawan. What is it happen kan, dia tak jumpa kawan, macam-macam nak cerita apa semua. So benda tu memang it will take time.
sebagai ibu pun, as a teacher pun kita jumpa macam-macam orang, ini kita nak balik rumah pun kita risau. Actually semua orang rasa benda tu. Semua orang rasa benda tu. Doktor yang menangani COVID-19 patient ni pun rasa macam teachers also masalah yang sama lah kan. Baik, so sekolah nak buka, so kerajaan pun dah sediakan SOP, cikgu pun dah briefing tentang SOP kan. Ini kita as a parent pun, kita pun dah tahu SOP. Pastikan anak kita sihat baru bawa pergi sekolah, and then sediakan face mask dan hand sanitizer buat anak kita. Actually kan bukan cikgu seorang je yang dibagi briefing. Cleaner kebersihan pun. sekolah, Kantin briefing, yes. Kantin pun sebab dia kena bungkus makanan, kita tak boleh share. Nampak teacher cakap Actually semua semua orang dalam satu sekolah tu memang dia beri guide, ambil suhu kan, tolong cikgu jaga. Ya. Semualah sebab nak jaga kan. Murid-murid ni tanggungjawab besar sebenarnya nak jaga anak-anak tu pada perempuan ni. Okay. Right. So kita nak bawa topik alam sekitar kita kepada topik anak-anak sekolah ni lah kan. Kita tengok, Puan Amira perasan tak, kita salah satu langkah pencegahan kita elakkan jangkitan COVID-19 ni, salah satunya pakai hand sanitizer, and then social distancing, and then one more important thing is wearing face mask. Ramai orang pakai disposable face mask kan, yang orang pakai surgical face mask yang pakai buang tu. Tapi perasan tak, dalam keadaan kita yang concern about COVID-19 ni, tapi kita neglect about the environment. Betul-betul. Perasan tak? Pernah nampak tu? Banyak sebenarnya. Kan, nampak macam kita jalan dalam buang face mask. And then yang tu memang satu tindakan yang tak tanggungjawab lah. Bayangkan kalau face mask yang kita dah pakai tu already tercemar dengan kuman-kuman dan bakteria, kita buang di rata-rata. Dan bakteria tu juga akan tersebar ke alam sekitar kita lah. Lagi satu, disposable face mask ni, dia bahan dia diperbuat daripada bahan yang sama dengan plastik. So bila kita buang rata-rata, actually it's not environmental friendly, also not ecosystem friendly. So bayangkan bila kita buang kat alam sekitar, dia dah cemarkan alam sekitar kita. Bayangkan juga kalau kita buang rata-rata, dia termasuk ke saluran air, ke sungai, ke laut, Dalam longkang. masuk kat dalam drainage system kan. Lepas tu masuk longkang tersumbat, lepas tu banjir. Lagi satu, kalau masuk sampai ke sungai, tempat rekreasi, laut, dekat dalam laut tu semua ada kehidupan dekat dalam tu kan. Bayangkan macam kehidupan tu macam tertelah penyu ke kan, termakan disposable mask. Maybe diorang ingat tu makanan diorang, yang tu pun dah membahayakan keselamatan haiwan tersebut lah, dan juga membahayakan ekosistem. Jadi so kita nak sarankan lah, sekarang ni face mask memang ada banyak jenis. Ada yang face mask yang disposable, yang surgical mask tu, ada yang jenis kain, dan ada yang jenis N95. Okay, so kita bagi Pak Amira lah. Pak Amira, what do you think the most sustainable face mask yang we as a public can use, and as a children also can use? What do you think? Kalau ikutkan macam yang lagi eco-friendly tu yang jenis apa, kain lah kan, Kain. yang jenis kain, sebab kita boleh pakai basuh ni ulang pakai lagi kan. Jimat duit. Ya, jimat duit kan. Ya, betul. Yang jenis kain jimat duit. Ada orang cakap tak boleh dengar. Boleh dengar tak? Clear? Can you hear our voice clearly? Boleh dengar tak? I try to boleh dengar tak? Okay, sekarang Miss Bibi. Okay. So Cikgu Amira, Pak Amira suggest close face mask lah kan, dengan jenis kain. Ya, actually kita boleh yang jenis surgical ataupun jenis N95 tu kita boleh prioritaskan untuk yang doctors ataupun medical staff yang lebih memerlukan lah, sebab diorang yang deal more with the COVID-19 patient kan. We as a public, kita boleh je guna yang jenis kain tu. Yang jenis kain pun bagus juga, dia boleh membantu mencegah mencegah jangkitan penyebaran sebab COVID-19 ni method of spread, cara
penyebaran dia tu melalui titisan alur. That's why we need to wear the face mask bagi orang yang bergejala, so we can prevent them from spreading the virus into the environment. Ataupun orang yang tak sihat, yang tak sakit, walaupun pakai, they can prevent the droplets from the other individuals coming to their ingestion part, kan? So Puan Amira hari ni tahu tak sebenarnya Good Morning ada keluarkan juga topeng muka jenis kain lah. Dan kita tak putus. Sorry, line putus ke? Okay, kita continue. Sebenarnya Good Morning ada keluarkan face mask jenis kain. Maybe you can Macam mana? This one for kids. Ini boleh untuk kanak-kanak. Sebab macam di alam sekitar kan, kita nak encourage anak-anak kita untuk menyayangi alam sekitar. So one of the way kita boleh ajar mereka menggunakan disposable face mask lah. Kita boleh ajar mereka untuk menggunakan cloth face mask, elakkan disposable face mask. Dan bagi yang menonton ni pun boleh tolong sharekan pendapat macam mana cara yang kita boleh didik anak-anak kita untuk menyayangi alam sekitar lah. Mungkin salah satunya kita boleh ajar mereka menggunakan yang reusable face mask yang jenis kain macam ni. Untuk kanak-kanak juga ada? Orang dewasa pun ada. Orang dewasa pun ada. Orang cikgu pun nak juga. Orang dewasanya. Orang dewasa 3 lapisan. Kalau macam kanak-kanak kita bagi 2 lapisan. So sebab budak-budak dia orang mungkin tak pandai nak bernafas bila pakai face mask kan. So we do the 2 lapisan. Lagi satu budak-budak kan kerap berpeluh kan. Yes. So macam kalau pakai ni rasanya lagi sesuai kalau macam boleh bawa 2 ke kan pergi sekolah kan, satu. Betul tu sebab dia washable, sebab dia kain, jenis kain. Yang bagusnya sebab bila kita ambil yang face mask yang jenis kain ni, dia boleh kita boleh basuh tau. Jadi kita tak adalah every time kita nak pakai kita ambil yang baru disposable mask tu dan kita buang kan. Sampai kita cakap-cakap pun dah rasa macam tak selesa kan. Kita macam kita beli ni macam one time lah. One time kita beli dan kita boleh pakai dan boleh basuh. So macam kalau murid-murid pun macam kadang-kadang dia bercakap ke berpeluh ke apa, jadi dia boleh bawa 2 ke pergi sekolah ni, agak-agak dah tak selesa tu boleh tukar yang baru kan. Boleh bawa balik rumah. Yes, kita sarankan for parents to standby face mask ni untuk anak at least 2 lah pergi sekolah kan. So diorang boleh pakai mungkin bila dah berpeluh, dah basah, diorang boleh ganti. So at least benda tu hygienic kan. Lagi satu balik rumah boleh terus basuh. And lagi pun kadang ada orang takut tau. Dia takut mesti tak efektif lah kalau tak pakai yang disposable, yang sejenis surgical face mask yang doktor pakai tu, takut benda tu tak efektif kalau pakai topeng muka kain. Sebenarnya bila kita pakai topeng muka kain pun, dia punya rate of prevention dia yang against these droplets is about more than 80%. Even CDC, Communicable Disease Center, yang pun suggest ataupun sarankan orang awam untuk guna topeng muka jenis kain lah. Dan kita nak prioritaskan untuk orang yang doktor lah, medical staff, and those who are dealing with the COVID-19 patients. Siapa yang bagian tengah menonton boleh tolong sharekan video ni banyak-banyak tak? So ramai boleh dapat benefit daripada ni. Okey. Yang ni berapa flies ni? Yang dewasa kita ada 3 ply, 3 lapisan. Yang ni dewasa ni. So kalau any of you interested, so kalau Pak Amira interested, you can go visit our website istore.goodmorning.com.my. So you can purchase lah. Kita beli one time je. One time so boleh basuh lah. So jimat lah kan duit. Lagi satu, daripada kita nak spend duit banyak-banyak beli face mask dan kita pakai sekali, pakai buang. So kadang orang take advantage juga kan, jual face mask mahal sekarang ni. Sekarang pun dah mahal kan. Lagi satu kalau beli online lagi mahal kan. Alright. Okay. Selain daripada tu,
Selain daripada tu, Puan Amira mesti kalau ada anak juga kan. Mestilah ada anak juga. Your preparation for your child masa pergi nak hantar dekat babysitter. Sebab anak saya baru 4 tahun. Jadi memang hantar pergi babysitter lah. Jadi risau juga sebab kat sana pun kita tak tahu kan macam mana. Jadi kita face mask tu memang kita ready kan. And then kita keep on remind dia lah suruh basuh tangan dengan kerap. Lah budak kecil diorang tak tahu apa lagi satu diorang baru ke 4 tahun kan, tapi kita Ada dia vitamin saya kita bagi vitamin supaya immune dia. Yes. Selain daripada kita nak kawal, nak elak jangkitan daripada COVID-19 ni dengan menggunakan face mask, sebenarnya kita juga perlukan perlindungan dalaman jugalah. Lepas tu kita kena tingkatkan imun kita jugalah. Pastikan anak-anak kita mengambil makanan yang bernutrisi. Sebab kalau kita, walaupun kita beri dia face mask, kita beri dia hand sanitizer dan ajar dia social distancing, tapi kita juga perlukan untuk pastikan anak-anak kita sihat lah. Kalau anak-anak kita tak sihat, tak boleh pergi sekolah, lama-lama akan ketinggalan. Okay, lepas tu Puan Amira pernah dengar tak pea protein? Protein. Oh, tak pernah. Sebenarnya pea protein, pea protein ni adalah minuman protein lah, minuman protein tapi dia bernutrisi lengkap. Yang ni budak-budak pun boleh ambil, even budak sekolah. Anak-anak pun boleh. Yes. Dia apa sebenarnya? Pea protein ni adalah Kacang peas ke? pea protein ni dia punya sumber protein daripada kacang pea. Daripada kacang pea, lepas tu dia mengandungi 18 jenis biji rimpenoh. So bila 18 jenis, dia ada biji rimpenoh, dia ada serat yang tinggi lah. Bila serat yang tinggi, dia boleh membantu penghadaman. Lagi satu, dia plant based kan. Plant based ni dia ada tinggi dengan antioksidan. Jadi antioksidan ni juga boleh membantu mempertingkatkan immune system. Lepas tu bila penghadaman kita baik juga, dia boleh membantu mempertingkatkan immune system jugalah. Yang ni kita boleh macam parents, before the children nak pergi sekolah, they can prepare this for the children lah. Macam kalau dia tak sempat nak buatkan makanan ke, nak buatkan breakfast untuk anak dia, then boleh just kenyang. Ini sebab dia greens, dia ada sebab dia ada fiber kan. Fiber boleh membantu kita kenyang. Even macam orang dewasa pun, someone yang nak for weight management, dia boleh ambil pea protein juga. This pea protein is very high in protein. Protein ni sangat diperlukan untuk tubuh badan kita lah. Especially macam budak-budak sekolah, kanak-kanak kan, dia orang nak pergi masuk sekolah dah, so dia orang perlukan something yang untuk membentengkan dia punya sistem imunisasi lah. So they need more protein. Sebab protein adalah building block of life. Even every cell kita diperbuat daripada protein. Okay, so bila protein termasuklah dengan sel antibody kita juga diperbuat daripada protein. Jadi bila protein dalam badan kita banyak dan mencukupi, lagi satu dia boleh meningkatkan sistem imunisasi kita juga lah. Ada apa-apa soalan ke nak tanya dekat sini? Sekejap ya. Okey. Kat mana tadi? Build immune system. Build immune system, yes. Selain daripada tingkatkan immune system, kanak-kanak, especially kanak-kanak lah kan, diorang perlukan protein untuk diorang punya pembesaran. So, kita as a parent, sometimes kita tengok anak kita yang kecil daripada orang lain kan, macam apa yang kita perlu lakukan untuk bagi anak kita membesar dengan sihat dan pastikan anak kita dia membesar dengan sesuai dengan umur dia lah. Okay? Jadi protein sangat diperlukan untuk pembesaran dia dan juga untuk membantu hormon lah. Macam terutamanya bila dia meningkat remaja pun, remaja ni semua berkaitan dengan hormon kan. Jadi protein juga boleh membantu untuk regulate dia punya hormon. Yang ni macam untuk parents, they can standby ataupun prepare ni untuk anak-anak before pergi sekolah lah. So kadang-kadang ada budak yang picky kita kan. Yes. Diorang macam anak saya pun dah lebih kurang jugalah. Fikir juga. Dia punya umur kan pilih-pilih makan semua. So sekarang ramai budak yang picky tau. So kita nak
macam nak dapatkan makanan yang bernutrisi untuk anak-anak tu. So salah satu caranya parents boleh dapatkan produk macam ni lah. Makanan pea protein ni adalah sejenis makanan, dia bukan suplemen ataupun ubat. So dia adalah makanan yang bernutrisi lengkap. Jadi dia boleh membantu mendapatkan anak-anak kita dapat nutrisi yang sepatutnya lah. So terutamanya macam anak-anak kita yang jenis picky eater kan, maybe you can make it as smoothie ke. Ada tengok kat sini lactose free kan? Yes, dia lactose free, and then bagi yang tak boleh lactose kan, macam ada budak yang diorang allergy dekat susu kan, so diorang perlukan something yang plant based. So this product also lactose free, and then dia cholesterol free, gluten free. Okay, Amira pernah rasa tak? Tak pernah. Okay, sekejap. Saya Tak. Okay, kita tolong bantu untuk Pak Amira ni, kita bagi dia rasa. Actually kata untuk orang dewasa Boleh. Kanak-kanak boleh ambil ikut setakat biasa. Dan kita bagi 4 scoop tambah dengan 150 ml air. Isikan terus 150 ml air. Mudah je. Macam parents yang tak sempat nak pergi nak breakfast kan, boleh lah sementara nak tunggu makan punya waktu rehat boleh lakukan tak? Betul lah. Sementara kadang-kadang budak-budak diorang tak breakfast sangat kan. So 150 ml air tambahkan dengan 4 scoop pea protein. Satu serving ni dia boleh memberikan 10 gram protein. 4. Allah. Okey. Mudah je. Just masukkan macam ni. Lepas tu shake. Ya, shake macam ni. Sudah. So anak-anak pergi sekolah pun tak sempat. Ni dia bagi je diorang macam ni, bagi dalam botol macam ni, dan bagi diorang shake. Okay, kita bagi Pak Amira ni rasa. Sebab Pak Amira ni first time nak try. Wow. Sedap kan? Dia taklah rasa susu. Dia macam memang tak ada dia, susu. Dia tak rasa susu sebab dia memang tak ada susu. Tak nampak dia macam, yelah tengok dia macam colour macam ni kan. Tapi sedap lah. Tapi macam ramai orang macam salah anggap. Macam bila tengok macam ni, orang minum lagi. Salah anggap lah. Bila orang macam diorang ingat ni susu. Bagi orang yang tak minum susu, diorang macam takut lah nak minum. Tapi bila bagi dia rasa, diorang boleh tahulah ni memang tak ada susu. So minuman pea protein ni memang tinggi dengan protein lah. One serving macam ni 4 scoop, dia boleh beri kita lebih kurang 10 gram protein. Sebab rasa dia pun macam rich kan. So macam kenyang lah. Yes. Actually kalau untuk meal replacement, maybe someone yang nak for diet ataupun memang dia tak nak makan, dia tak ada mood nak makan, so dia nak benda yang mudah dan cepat, dia boleh bancuh macam ni. Instead of 4 scoop, boleh tambahkan lagi jadi 6 scoop lah kalau tak nak makan. Kalau tak nak makan, yes. Lah. Jadikan this as a meal replacement lah. Tapi air dalam 250 ml, then about 6 to 8 scoop. So boleh jadikan meal replacement. So dia jadi pekat dan dia punya kuat inti tu banyak, dia boleh bagi kita rasa kenyang lah. Lagi satu sebab dia protein ni dia boleh promote rasa kenyang, rasa puas. So kita tak adalah rasa macam nak kunyah je. So macam for children, sebab rasa dia sedap kan, so kita boleh encourage anak-anak kita untuk makan, at least bagi anak-anak yang tak makan breakfast, so dia orang boleh ambil protein lah. Rasa macam memang bijak kot. Kadang parents tu kerja kan, so macam tak sempat, memang tak sempat. Daripada drop by beli nasi lemak ke apa kan, better macam healthy intake macam ni lah. Lagi satu, sebab dia tinggi dengan fiber. So bila tinggi dengan fiber, dia tinggi dengan dia boleh membantu digestion lah bagi orang yang selalu mengalami masalah sembelit. Lepas tu even tak semestinya kanak-kanak, macam teachers pun cikgu pun tak sempat kadang nak hantar anak pergi pengasuh sebab kerja-kerja kan, tak sempat nak breakfast kan. Nak tunggu makan pun lambat. So,
So yang ni lah combo good morning dah standby kan untuk kita. And then for us as a parent, good morning sediakan topeng muka untuk anak-anak, 2 lapisan, jenis 2 lapisan for outer protection. And then for inner protection ataupun untuk jenis perlindungan luaran, dalaman, kita boleh bagi anak kita something that can help to boost their immune system lah. And then kita punya yang ni juga sebab dia reusable and washable. Then dia safe for our environment. This can be one way that we can teach our children to love environment lah, dan sayangi alam sekitar, dan jangan buang sampah merata-rata. Then mungkin bila anak kita dah balik sekolah, daripada sekolah boleh kita terus ajar dia untuk terus masukkan dekat dalam tempat bakul baju kotor kan. Terus basuh lah, senang. Apa ajar dia orang basuh sendiri kan, bagi dia orang didik. Itulah, it's all about education lah, educating kita punya anak-anak kan. Okay, ada apa-apa soalan ke bagi yang sedang menonton ni, ataupun boleh tolong sharekan lagi live ni? Sekejap saya tengok lagi ya. Right. Selain macam Pak Mira kan, macam as a teacher kan, apa yang harapan cikgu-cikgu bila anak-anak murid nak masuk sekolah, harapan cikgu terhadap COVID-19 ni ke, harapan terhadap ibu bapa ke, ataupun murid-murid ke? Okay, anak-anak kita memang kena lah kan keadaan sekarang ni. So sebagai cikgu, as a teacher, memang actually harapan dari semua orang lah, macam everyone has to play their own role, their own part. Cikgu of course kat sekolah kita cuba yang terbaik untuk menjaga anak-anak di sekolah. Okay, kita educate kat sekolah, tapi anak-anak tu pun sendiri perlu ada kesedaran tu lah. So parents patut juga ambil role untuk didik anak-anak di rumah juga macam mana. So everyone, kita semua sama-sama. Sebab benda ni it affect to everyone kan. Semua orang akan terasa sangat. And then semua orang terasa, dan semua orang kena memainkan peranan. Even children pun kena memainkan peranan. Sebab apa orang kata, melentur buluh daripada rambut. Sesuai lah, macam anak-anak ni senang absorb sebab dia orang macam sponge kan. Dia orang senang absorb apa yang kita ajar kat mereka kan. Basically daripada apa dia tengok juga kan. Apa yang dia tengok, kita as a parent pun kena tunjuk sikap yang positif. So anak kita pun akan ikut sikap yang positif jugalah. And then berbalik pada topik alam sekitar kita ni, jangan kita terlalu concern terhadap COVID-19 ni sampai abaikan alam sekitar pula yang lain kan. Ya, sebab alam sekitar ni kita nak wariskan pada anak-anak kita. Kan kita nak bagi anak-anak kita duduk kat tempat kotor kan. Kadang kita jangan jadikan ni alasan untuk jadi selfish lah. Kita betulkan diri kita je, macam kita je nak kena selamat, kita je nak kena, sampai kita abaikan environment, orang lain. Kita je yang selamat kan. So tak nak macam tu. Ya, sebab kita pun nak wariskan dunia ni pun kita nak wariskan kepada anak-anak kita juga, the next generation. For the next generation. Dan kita pun nak bagi anak kita kenal dengan hidupan-hidupan liar. Dan kalau hidupan-hidupan liar dah terjejas akibat daripada pencemaran yang kita lakukan, so it will be like satu sikap yang tak bertanggungjawab lah, kan? Okay, Pamir ada soalan tak nak tanya berkaitan kita punya face mask ni? Jadi kita punya face mask ni dari umur bawah 12 tahun lah boleh pakai. Tapi yang macam remaja tu mungkin orang boleh guna yang besar. So kalau untuk yang kanak-kanak, diorang 12 tahun ke atas, ke bawah, diorang boleh gunakan kita punya yang ni lah. Ini ada saiz kanak-kanak. Yang ni pun because dia 2 lapisan, so dia senang lah untuk anak-anak kita bernafas kan. Sebab dia pun tak berapa tebal sangat dan tak berapa nipis sangat. Ada apa-apa soalan ke daripada viewer? Okay, ada boleh tolong share lagi tak? Bring on water to school instead of buying water. Yes. Memang betul sangat-sangat. Setuju. Bawa air sendiri, jangan beli air kat kantin.
Bukan jangan beli air kat kantin. Maksudnya bawa air sendiri tu, dia tahu ni botol air dia, mesti dia bawa balik kan. Instead of dia beli botol air mineral dekat luar, dia tahu ni macam botol air mineral kat luar, so macam bukan dia punya. So dia pun mesti akan buang kan. Jadi one way to save our environment, yang apa kata Bibi's Corner ni, dia kata untuk gunakan guna botol air sendirilah. Betul-betul. Buat botol air sendiri. Jadi dia tahu dia sayang botol air dia. Dia pun tak buang merata-rata lah. Ataupun kat botol air tu boleh isikan protein ni. Buat Kan? botol. Buat dua botol. Satu air mineral. Yes. Lepas tu bring on water. Okay. Bring on utensil and metal straw. Bawa barang sudu garpu. Sebab kalau kat sekolah sekarang pun makanan-makanan semua akan di-pack. Dia tak makan dekat kantin lah, tapi bergantung kat sekolah lah. Kalau macam sekolah saya makan dekat kelas. Diorang makan kat kelas. Ya, Macam Jepun makan kat kelas. Dan student macam mana? Diorang akan makcik kantin akan distribute pergi masuk dalam kelas. Diorang kena order macam mana? Mungkin akan ada ambil order jugalah untuk siapa yang tak bawa bekal, yang parents setuju untuk beli, kita akan ambil order lah berapa ramai yang ni order. Maknanya diorang akan order one day before lah maksud. So it's better to bring your own cutlery, utensils semua tu kan? Yes. Yalah, lagi satu bawa dia punya sudu garpu sikit. Sebab kita like kita tak nak share. So, kita nak pastikan anak kita selamat lah, daripada kita nak kurangkan risiko yang ada. Lagi satu, bila kita bawa utensil sendiri, so one way to save our environment lah. Kan? So instead of using the plastic fork and knife utensils, so maybe they can plastik sudu garpu yang sendiri lah, yang bukan pakai bawang punya. So boleh ajar diorang untuk jaga dan sayang barang sendiri, dan pastikan diorang pun in other way. Okay, berapa harga topeng muka dengan pea protein ni? Alright, for children, topeng muka ni harga dia satu keping RM13. Tapi kalau banyak, beli 5 percuma 1 cuma RM45 je. Jadi beli 5 percuma 1 dapat 6. Dapat 6 kalau satu RM13. Jadi baik bagi terus kan. So senang boleh ganti-ganti. Ataupun mungkin kita ada 2 orang anak yang pergi sekolah, so jimat duit parents tu. Ada mungkin ada 3 orang anak, seorang anak bekalkan 2. Ada beli yang pakai buang tu kan? Pakai buang tu satu dah RM1.50 kan? Nanti kita beli Satu RM1.50. Lepas tu beli one pack. Betul. Satu hari kan 2-3 pakai kan? Satu hari 3 kali pakai. 3 kali pakai berapa je untuk family? Berapa je duration? Mungkin satu family ada 4 orang. 4 orang, satu orang pakai 3 kali. Ya, kalau dulu mak ayah je keluar yang guna. Sebab mak ayah je yang keluar. Sekarang anak dah sekolah. Mesti nak kena ni kan. So one way to jimatkan duit parents, bukan saja jimatkan menyelamatkan anak kita, boleh jimatkan duit parents jugalah. One face mask is RM13, RM13. Then sekarang dia punya promo, beli 5 percuma 1 cuma RM45 je. So berapa banyak dah kita boleh jimat kat situ kan? Okay, ini face mask yang pea protein. Pea protein ni sekarang harga dia cuma RM99. Yang ni 1 kilo. Okay, yang ni 1 kilo pea protein cuma RM99. Ataupun bagi yang nak tahu maklumat lanjut, boleh terus layari kita punya website lah, store.goodmorning.com.my. Nanti Cik Amira pun boleh beli. Ni bertahan sebentar. It depends. Depends kepada penggunaan lah. Depends kalau kita cuma ambil one serving per day, mungkin dia boleh last more than 30 days lah. Tapi if you are consuming as a meal replacement, ataupun you are ambil lebih daripada 2 kali sehari, then dia So dia tak apalah macam kalau kita ambil lebih daripada 2 kali tu. yes. Sebenarnya kita disarankan untuk increase kita punya protein intake. So because kita protein ni sangat diperlukan lah, bukan sahaja untuk kanak-kanak, bagi as parent atau sebagai orang dewasa. Semakin kita meningkat usia, sebenarnya protein kita ni semakin berkurangan. Kita pun nak renew tissue. Yes, nak renew tissue. Macam contoh kita sakit, ataupun kita exercise, ataupun bila kita as we age, kita punya protein muscles ni semua akan berkurang, akan reduce. Then parents pun boleh ambil sebagai diorang punya as a lifestyle lah, healthy lifestyle. Dan juga tahu tak, kalau
kita increase kita punya intake of protein, dia boleh juga membantu mencegah risiko osteoporosis, tulang rapuh. Yes, because protein juga membantu dalam proses tulang, pembentukan tulang. Yes. Okay, kita tengok lagi soalan kat sini. Thank you yang baru join. Bagi yang sedang menonton ni, boleh tolong sharekan video ni, yang boleh ramai lagi dapat benefit daripada ni. Hari ni kita bersama dengan Puan Amira. Bagi yang baru join, kita bersama dengan Puan Amira. Puan Amira adalah seorang guru dan juga ibu lah. Seorang ni kita membincangkan topik COVID-19 dalam sekitar dari kacamata seorang ibu dan guru lah. Okay. Alright. Saya dengan protein. Dia boleh untuk diet pun boleh kan? Boleh. Sebenarnya bagi orang yang diet macam tadi lah, bila kita ambil protein, dia akan membuatkan kita rasa kenyang. Dia akan increase satiety. Okay, bila dia increase satiety, so kita tak akan rasa nak ambil lah makanan yang kadang kita lepas makan, kita nak junk food lah, kita nak dessert lah kan. Nak je kadang tak ada apa-apa tapi macam nak guna kan. So when you increase the protein intake, it can help to increase your satiety lah. Dia buat rasa kenyang. So dia akan regulate brain kita akan regulate satu hormon yang akan bagi tahu yang okay, you dah kenyang. So dia boleh membantu bila dah increase satiety, so dia membantu mengawal kita punya makanan lah. In other way, dia boleh membantu juga reduce kita punya calorie intake. Kan kalau macam kita dah macam contoh seseorang tu dia kalori dia banyak, macam normal individual for ladies mungkin 1800 ataupun 2000 kalori lah. Tapi bila kita dah makan terlebih kalori, sometimes kita breakfast nasi lemak, lepas tu dah nasi lemak kita minum kopi dengan 3-in-1. Lepas tu nak dessert pula, makan kuih cheesecake. apa kari pak kan. Lepas tu dekat tu dia one meal during breakfast je kita dah hampir 1,000 kalori. Kalori berapa je lagi? Ya, contohlah katakan kita punya kalori macam orang yang biasa 1,800 kalori lah untuk normal lagi kan. Pagi kita dah makan 1,000 kalori. Breakfast nasi lemak, air kopi 3-in-1, and then dessert curry puff. Kan? Lepas tu dah ada lagi 2 meal je, makan tengah hari dengan malam untuk compensate 800 tu. Kalau nak exceed 800, kalau kita dah exceed 1,800 kita punya kalori yang sepatutnya badan kita ambil, kita makan terlebih kalori, that's why kita akan gain weight. Kadang-kadang between breakfast dengan lunch tu ada snack time, tea time kan. Snack time, tea time. Lepas tu dinner lagi kita nak ada sampai supper. Tu that's why kita akan naik berat badan lah, sebab kita terlebih ambil kalori. So when you increase your protein intake, it will help to increase your satiety lah, and then can help to reduce your calorie, and then in other way also can help to reduce fat dalam badan kita, and then increase kita punya metabolism. And then protein ni bukan macam sometimes orang takut nak increase protein sebab dia ingat dia bukannya gym people, bukannya orang yang pergi gym dia. Sometimes orang kita tengok foto pun macam macam yang gym punya tu kan. Sometimes orang macam takut, aku tak perlu protein kot sebab aku bukannya nak pergi gym, nak bina badan. Actually orang yang biasa pun sebenarnya orang perlukan protein, perlu ambil tingkatkan protein jugalah. Bukan setakat untuk orang yang gym, orang yang exercise je. Orang yang biasa pun perlu ambil protein. Sebab macam faktor-faktor tadi lah, untuk protein untuk immune system, untuk regulate hormon, yang protein ni penting untuk pembentukan tulang. Okay, lepas tu apa lagi? For yang macam orang yang nak weight management, dia boleh ambil ni as meal replacement lah. Boleh jadikan pengganti makanan. Macam instead of 4 scoop, boleh ambil 6 to 8 scoop, 6 hingga 8 scoop lah, dengan 250 ml air. So boleh ni lah jadikan pengganti makanan. Jadi tak perlulah ambil makanan yang mengarut-ngarut lah. Kan, di samping mengamalkan pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang sihat. Okay. Jadi so if ada apa-apa soalan, boleh terus tanya di ruangan komen, ataupun nak tanya nak tahu more information about produk Good Morning, boleh lawati iskor.goodmorning.com.my. Okay, so before kita end live ni, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita boleh tutup live kita lah.
kita akan pilih juga pemenang